Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Malaysia mulai keluar dan pulih daripada pandemik COVID-19, memang amat sukar untuk kita terus lupakan kesusahan dan keperitan yang dialami oleh masyarakat di waktu itu. Namun adalah penting untuk kita terus melihat ke hadapan, ke arah bagaimana untuk menjadikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang mencapai kestabilan dan juga kemakmuran ekonomi dan kewangan. Sehubungan itu adalah tepat pada masanya untuk Tijarah membincangkan pelancaran Financial Sector Blueprint ataupun Pelan Tindakan Sektor Kewangan bagi tahun 2022 sehingga tahun 2026 yang dibangunkan oleh Bank Negara Malaysia yang mana baru dilancarkan pada 24 hari bulan Januari 2022. Kami akan berbincang secara khusus berhubung dengan kewangan Islam dan apakah strategi yang telah digariskan bagi 5 tahun akan datang supaya ekosistem kewangan Islam di Malaysia akan terus diperkukuh dan dibawa ke peringkat seterusnya. Untuk membincangkan strategi ini, panel jemputan Tijarah pada hari ini adalah Profesor Datuk Dr. Muhammad Azmi Omar selaku Ketua Pegawai Eksekutif International Centre for Education in Islamic Finance, INCIEF. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Prof, kalau kita lihat ya Prof, sejak penubuhan perbankan Islam yang pertama di Malaysia pada tahun 1983 sehingga sekarang ya Prof, kewangan Islam di Malaysia telah melalui 3 fasa pembangunan ya Prof ya. Fasa yang pertama adalah pembinaan asas kewangan Islam, manakala fasa kedua pula melalui Financial Sector Master Plan 2001 sehingga 2010 iaitu meletakkan kewangan Islam menjadi sebahagian daripada kewangan arus perdana di mana kewangan Islam menawarkan perkhidmatan di samping perbankan konvensional, dan di fasa ketiga pula melalui Pelan Tindakan Sektor Kewangan 2011 sehingga 2020 ia bermatlamat untuk menjadikan kewangan Islam di Malaysia mencapai penyelesaian yang inovatif dan juga kepelbagaian. Dan dengan pelancaran Pelan Tindakan Sektor Kewangan 2022 sehingga 2026 pada 24 hari bulan Januari baru-baru ini ya Prof ya, Malaysia telah pun bersedia untuk memasuki ke fasa yang seterusnya bagi kewangan Islam ya Prof. Jadi soalan saya secara ringkas kepada Prof, apakah objektif utama yang ingin dicapai melalui pelan ini bagi pembangunan kewangan Islam di dalam tempoh 5 tahun ini supaya kewangan Islam boleh melalui fasa seterusnya dengan berjaya? Silakan. Terima kasih Syabana. Mungkin sebelum saya menjawab soalan tersebut, elok juga kita melihat dari segi pencapaian kewangan Islam di Malaysia. Saya akan sebutkan beberapa statistik. Secara umumnya, secara global, Malaysia mencapai 18.4% aset kewangan Islam di dunia. 18.4%. Kedua, dari segi suku, Malaysia mencapai 45%. Maknanya pasaran suku di Malaysia adalah terbesar di dunia. Ketiga, dana Islam global ataupun Islamic Equity Funds 27% yang dicapai oleh Malaysia. Dan dari segi pembiayaan perbankan 41% dan takaful 18%. Jadi kita lihat mulai tahun 1983 sampailah 2020 pencapaian keuangan Islam tu agak memberansangkan. Masih lagi belum capai kita kata lebih pada 50% bagi perbankan, tetapi secara umumnya pencapaiannya yang sangat baik sekali kalau kita bandingkan negara-negara lain. Dan seterusnya apabila kita melihat kepada plan ataupun dipanggil Financial Sector Blueprint, Pelan Tindakan Sektor Keuangan 2022 hingga 2026, kita lihat ada 5 trust yang dibuat oleh Bank Negara. Iaitu pertama, membiayai transformasi ekonomi Malaysia. Kedua, meningkatkan kesejahteraan keuangan ataupun dalam bahasa Inggerisnya financial well-being, isi rumah dan perniagaan. Ketiga, memajukan digitalization. Dan kita akan bincangkan sedikit lagi tentang digitalization. Keempat ialah meletakkan sistem keuangan pada peralihan ekonomi kepada ekonomi yang lebih lestari. Kita kata green economy ataupun sustainable economy. Dan akhir sekali ialah membangunkan ataupun dalam bahasa Inggerisnya advanced value based finance melalui kepimpinan perkataan situ kepimpinan keuangan Islam. Sekarang ini Malaysia telah mencapai, saya katakan tadi, pencapaian yang agak bagus, tetapi kita perlu maintain, kekalkan leadership kita, kepimpinan kita di peringkat antarabangsa. Salah satu agenda yang ingin diteruskan oleh Bank Negara Malaysia, Prof, adalah untuk mempromosikan keuangan berasaskan nilai, ataupun value-based finance bagi kewangan Islam. Sila Prof terangkan secara detail, apakah itu keuangan berasaskan nilai bagi kewangan Islam? Okey.
pada tahun 2017 dan seterusnya 2021, Bank Negara memperkenalkan Value Based Intermediation, VBI, ataupun Value Based Finance. Ia pada mulanya khusus kepada perbankan dan sekarang ini juga pada takaful. Apa itu VBI, Value Based Intermediation? Iaitu pembiayaan yang menggunakan nilai-nilai. Kita katakan tiga komponen di sini. Dalam bahasa Inggerisnya, People, Planet and Prosperity. Baik. Artinya, perbankan Islam harus mengambil kira impak kepada komuniti, kepada orang ramai. Perbankan Islam harus juga mengambil kira juga impak kepada apa kita kata environment, the planet. Ketiga ialah mengambil kira impak kepada sustainability syarikat keuangan tersebut ataupun bank. Jadi di sini bukan hanya fokus kepada untung sahaja, tetapi melihat impak-impak kepada kita kata tadi kepada people, the planet and the prosperity. Itu Bila penting. kita bercakap mengenai people ya Prof ya, melalui value based finance ini ia diharapkan bahawa kewangan Islam boleh mencapai seperti Prof yang katakan tadi lebih positif ya terhadap ekonomi, masyarakat dan juga alam sekitar planet ya Prof. Apabila kita bercakap mengenai mencapai kesan yang lebih positif terhadap masyarakat ya. Bagaimana kita boleh menangani komen ya Prof yang mengatakan bahawa perbankan Islam dan konvensional tiada bezanya. Sebagai contoh Prof, apabila pelanggan yang mengalami kerugian besar akibat banjir baru-baru ini ya, mereka mengatakan bahawa apabila mereka pergi ke perbankan Islam tiada beza di antara cara layanan perbankan Islam dan juga perbankan konvensional. Selain daripada itu juga Prof, selain daripada banjir yang kita sebutkan tadi, ada juga majoriti golongan B40 Prof yang masih lagi tidak mendapat akses pembiayaan daripada perbankan Islam. Mereka pergi ke perbankan Islam bukan ke perbankan konvensional. Jadi, adakah perbankan Islamik ini Prof telah mencapai agenda value based finance ataupun kewangan berasaskan nilai yang dipromosikan oleh bank negara ini? Okey. Untuk jawab tu saya boleh cerita panjang atau secara pendek. Kita lihat perbankan Islam ditubuhkan pada tahun 1983. Buat masa sekarang kalau kita compare lah, kita bezakan di antara konvensional, ia masih lagi agak kecil lah, tidak sebesar konvensional. Jadi pertama kita perlu lihat dari segi saiz dana perbankan Islam masih lagi belum mencapai saiz yang besar dengan konvensional. Jadi apabila kita melihat kepada kritisisme ataupun kritik terhadap perbankan Islam, kita juga lihat perbankan Islam mula bertukar. Contohnya dengan adanya VBI, bank harus mengambil kira saya katakan tadi tiga komponen, people, planet dengan prosperity tadi. Jadi contohnya kita katakan dalam konteks B40. Apakah peranan bank untuk menolong golongan B40? Sekarang ini disebabkan implementasi VBI, bank harus memberi pembiayaan. Cara memberi pembiayaan itu ada banyak cara. Salah satu model yang disyorkan di dalam plan strategi ini ialah menggunakan Islamic Social Finance. Itu penting sekali. Maknanya kita menggunakan konsep apa yang dipanggil blended finance. Dengan menggunakan blended finance, dengan wang zakat contohnya, dengan wang bank, kita boleh menunjukkan perbankan Islam ini beza dengan konvensional. Tidak lagi sama. Sekarang ini kalau kita lihat memang tidak ada perbezaan. Tetapi dengan adanya sistem keuangan sosial Islam itu, ia menambah baikkan lagi penawaran produk-produk keuangan Islam kepada golongan B40 ataupun golongan yang masyarakat. Saya dahulu pun saya kritisasi juga Islamic Bank sebab fokus hanya kepada profit. Tetapi sekarang ini kita melihat fokusnya bukan saja kepada profit tetapi kepada nilai dan etika. Itu penting. Ekonomi dunia telah bertukar. Kita bukan lagi melihat syarikat-syarikat fokus kepada profit saja. Syarikat harus juga melihat kepada apakah impak kepada komuniti, kepada planet, kepada environment dan sebagainya. Nah, bukan sahaja tekankan profit tapi lebih kepada nilai dan juga etika ya Prof ya. Baik Prof, terima kasih. Baik, sebelum kita berehat seketika, saya juga ingin memberikan gambaran ya keseluruhan data kewangan berasaskan nilai bagi tahun 2017 hingga tahun 2020. Perbankan Islam telah pun membelanjakan sebanyak 94.2 bilion ringgit dalam pembiayaan berasaskan nilai ya, yang merangkumi hampir 26% daripada jumlah pembiayaan yang diluluskan, dan daripada 94.2 bilion ringgit yang dibelanjakan ini, 43% disalurkan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, 26% disalurkan kepada infrastruktur awam dan 21% diperuntukkan untuk perumahan mampu milik. Selain itu terdapat juga lebih dari 4,500 renewable energy dan projek-projek hijau yang bernilai lebih dari 8.8 bilion ringgit.
Baiklah, kita akan berehat seketika dan selepas ini kita akan bertanyakan kepada Prof mengenai satu lagi strategi kewangan Islam yang telah dinyatakan di dalam Pelan Tindakan Sektor Kewangan, iaitu untuk meningkatkan kewangan sosial menjadi sebahagian daripada ekosistem kewangan Islam. Jadi jangan ke mana-mana, sebentar sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijara. Baik Prof, satu lagi strategi bagi kewangan Islam di dalam Pelan Tindakan Sektor Kewangan 2022 sehingga 2026 yang dilancarkan baru-baru ini oleh Bank Negara adalah untuk meningkatkan kewangan sosial untuk menjadi sebahagian daripada ekosistem kewangan Islam Prof Jadi persoalan saya, apakah faedah kewangan sosial berbanding dengan pembiayaan tradisional yang ditawarkan oleh perbankan Islam? Okey, terima kasih. Pertama saya ingin terangkan apa itu keuangan sosial Islam. Ia merangkumi zakat, wakaf, sedekah dan juga kaldu hasan. Okey, 4 komponen. Jadi apakah perlu kita bawa Islamic Social Finance ataupun keuangan sosial ini kepada Islamic Financial Ecosystem? Banyak kebaikannya. Salah satu contoh saya gunakan di sini ialah contohnya kita ada tanah wakaf. Tanah wakaf perlu dibangunkan. Tapi bagaimana kita nak bangunkan tanah wakaf itu tersebut menggunakan dana, contohnya even gunakan dana wakaf. Dana wakaf ada objektifnya tertentu, tidak semestinya peratusnya profit yang tinggi, tetapi mungkin peratusnya ialah untuk kita kata profit atau keuntungan yang cukup sahaja, secukupnya. Jadi salah satu tujuan untuk development tanah wakaf itu adalah menggunakan tanah wakaf. Kedua, kita boleh gunakan wang zakat untuk latihan upskilling bagi golongan-golongan B40. Itu dana zakat. Jadi sebagai contoh, perbankan membiayai pinjaman, memberi pinjaman ataupun pembiayaan dan latihan upskilling menggunakan dana zakat. So apa ini kita panggilkan blended finance tersebut. Contoh ketiga ialah kaldu hasan. Dana kaldu hasan boleh digunakan untuk memberi pinjaman ataupun pembiayaan kepada golongan B40. Mereka mendapat wang dan tujuan mereka untuk menggunakan untuk perniagaan dan seterusnya membayar balik modal. Tidak ada keuntungan di situ. Itu ada kelebihan kalau kita gabungkan konsep apa kita panggil Islamic Social Finance dengan keuangan Islam yang lain. Jadi kelebihan kewangan sosial ini apabila ia bekerjasama dengan perbankan Islam adalah ia membawa fleksibiliti pembayaran Prof kepada pengguna Dan pada masa yang sama pembiayaan juga datang dengan program-program yang berstruktur seperti Prof kata tadi, kalau menggunakan wang zakat dia akan memberikan training sekali. Ya. Okey, baik Prof. Kalau bagaimana kewangan sosial ini dilaksanakan oleh perbankan Islam? Apakah program-program yang dilakukan oleh perbankan Islam untuk melaksanakan kewangan sosial ini? Buat masa sekarang masih lagi perbankan Islam menggunakan konsep CSR, Corporate Social Responsibility. Bagi saya, ya sebagai satu permulaan, ya boleh. Tetapi apabila kita menggunakan VBI ataupun Value Based Takaful, kita membawanya kepada mainstream pembiayaan, bukan lagi sebagai CSR. Dana yang digunakan, maknanya bank akan menggunakan dana zakat dengan pembayarannya untuk menolong golongan B40 ataupun untuk syarikat-syarikat kita panggil PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Maknanya sebagai satu keputusan yang mereka buat sebagai satu bisnes mereka, bukan lagi sebagai CSR. Ini penting. Jadi konsep pemikiran itu perlu bertukar, bukan lagi CSR. Ialah mainstream business perniagaan untuk sama ada perbankan ataupun takaful. Dan satu lagi yang unik saya rasa apabila kita ada blended financing ni Prof adalah impact monitoring. Betul ke? Apabila kita menjadikan seseorang daripada perusahaan mikro kecil ini menjadi seorang daripada penerima zakat kepada pembayar zakat, dan mereka pula akan memberikan training ataupun memberikan guidance kepada yang baru yang nak mengambil loan ini Prof betul ya? Okey, baiklah. Satu lagi soalan saya kepada Prof kalau kita lihat pembangunan financial sector master plan 2001 sehingga 2010 dan selepas itu pelan tindakan sektor kewangan 2011 sehingga 2020 adalah selama 10 tahun setiap satu Prof. Tapi sekarang ini yang financial sector blueprint 2022 sehingga 2026 hanya untuk 5 tahun sahaja. Jadi mengapa terdapat perbezaan dalam bilangan tahun Prof? Yang dulu 10 tahun, yang sekarang hanya 5 tahun. Saya sebagai seorang yang terlibat di dalam membuat pelan tindakan, bukan untuk ini tetapi untuk negara lain. Sebenarnya kalau kita lihat kita membuat plan sepanjang selama 10 tahun,
Kita tahu bahawa sekarang ini keadaan ekonomi selalu bertukar. Kalau seorang ekonomi akan mengatakan bahawa kalau dahulu mungkin 5 tahun sekali ada financial crisis. Sekarang ini setiap 2-3 tahun dah ada financial crisis. Jadi plan tu, kalau kita buat 10 tahun, kita akan terpaksa review, menilai setiap 2-3 tahun. Jadi kalau membuat 5 tahun itu, penilaian kita hanya mungkin 2 kali sahaja. Bagi saya, dalam membuat plan tindakan, harusnya 5 tahun cukup. Sebab banyak perkara selalu bertukar dalam waktu setahun, 2 tahun. Baiklah Prof, terima kasih. Baiklah, kita akan berehat seketika sahaja, lebih banyak perbincangan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama saya, Syabana Hassan dalam Tijarah. Baiklah, kami telah pun hampir ke penghujung rancangan Prof. Tapi sebelum itu, saya ingin discuss bersama Prof strategi yang telah digariskan oleh Bank Negara Malaysia bagi financial sector blueprint yang dilancarkan baru-baru ini. Pertama adalah kewangan Islam perlu memajukan kewangan berasaskan nilai ataupun value based finance seperti yang kita bincangkan tadi. Kedua, meningkatkan kewangan sosial supaya ia menjadi sebahagian daripada ekosistem kewangan Islam. Selepas ini Prof, satu lagi area yang saya rasa juga diutamakan adalah mengenai integrasi yang lebih baik di antara kewangan Islam dan juga industri halal. Ya, jadi terutama dalam pembiayaan perdagangan halal dan juga pelaburan halal, Prof. Ya, jadi persoalan saya, bagaimana institusi perbankan Islam boleh memainkan peranan dalam mencapai matlamat ini? Okey. Kita lihat buat masa sekarang, rangkaian di antara perbankan Islam dengan industri halal itu masih belum lagi kita kata rapat ataupun kukuh. Industri halal mendapat pembiayaan contohnya dengan konvensional. Ini sepatutnya tidak harus berlaku. Sepatutnya kita kata end-to-end chain dari A sampai Z akhir sekali. Jadi bagaimana kita perlu kuatkan supaya kesemua industri halal itu menggunakan pembiayaan ataupun perbankan Islam. Salah satu contoh sebab tu saya membuat plan di Indonesia ialah mewajibkan setiap industri halal itu menggunakan perbankan Islam. Contohnya untuk mendapatkan halal certificate, kita hanya lihat pada proses-proses tapi kita tidak melihat kepada konsep keuangan. Jadi kalau kita masukkan requirement ataupun syarat juga menggunakan Islamic finance dan seterusnya, keuangan Islam itu akan bertambah di Malaysia. Itu satu idea yang simple tetapi belum lagi dibuat di Malaysia. Baiklah Prof. Pada masa yang sama, kita pun kalau lihat di sini kewangan Islam Prof boleh juga memainkan peranan dalam membantu untuk memupuk penjagaan halal tempatan ini supaya mereka boleh menjadi pemain-pemain global Prof. Kerana kalau kita lihat Prof, prospek halal industri ini prospek dia sangat besar. Kerana dianggarkan bernilai sehingga $2.4 trilion pada tahun 2024 Prof. Baik Prof, selain daripada halal, industri halal, saya juga ingin bertanyakan mengenai revolusi digital bagi kewangan Islam, terutama apabila keadaan pandemik COVID-19 telah mempercepatkan lagi revolusi digital yang telah mengubah cara kita bekerja dan juga berinteraksi antara satu sama lain. Jadi adakah kemajuan digital yang ditawarkan oleh perbankan Islam ini setara ataupun setanding dengan perbankan konvensional? Bagi saya tidak ada beza buat masa sekarang. Pertama, kebanyakan perbankan Islam adalah anak syarikat kepada bank konvensional. So mereka menggunakan leverage model, sistem yang sama. Bagi bank Islam yang stand alone, contohnya bank Islam atau bank muamalat, sistem teknologinya pun sama, bagus. Jadi di Malaysia kita tidak lihat ada perbezaan digital di antara bank Islam dengan bank bukan Islam. Tapi yang paling penting saya ingin lihat ialah bank digital yang akan ditubuhkan pada masa hadapan, kemungkinan pada tahun ini, dan Bank Negara telah mengatakan selain daripada 5 bank tersebut, mungkin 2 itu bank Islamic Digital Bank. Jadi fokus kepada Islamic Digital Bank ialah untuk golongan-golongan B40. Itu penting. Bagaimana kita boleh menarikkan golongan B40 menggunakan perbankan Islam secara digital. Itu yang persoalan yang kita patut fokus. Jadi digital bank yang akan ditubuhkan ini adalah fokus mereka kepada golongan B40 Prof? Golongan B40, golongan yang kita panggil yang financially excluded. Yang mana mereka tidak dapat akses pembiayaan daripada perbankan Islam biasa. Yes. Baik Prof. Okey. Baik. Terima kasih Prof. Akhir sekali Prof, adakah plan tindakan sektor kewangan 2022 sehingga 2026 ini Prof boleh membawa kewangan Islam di Malaysia ke peringkat seterusnya dan juga mendiamkan semua pihak Prof yang menuduh bahawa kewangan Islam ini hanya sekadar pintu belakang kepada riba?
debate ni lama tentang ini. Bagi saya kita lihat beberapa tindakan yang dibuat oleh Bank Negara, Securities Commission juga yang kita boleh dapati bahawa ada banyak perbezaan sekarang antara perbankan Islam dengan konvensional. Pertama, dengan menggunakan konsep VBI. VBI, Value Based Finance ataupun Value Based Intimidation, sebenarnya berasaskan kepada maqasid syariah, iaitu objektif syariah, tujuan syariah. Jadi kita lihat sekarang ini, kita bukan hanya melihat dari segi konsep halal dan haram sahaja. Kita lihat dari segi adakah ia memberi manfaat kepada orang ramai atau memberi kemudaratan. Itu perspektif yang sekarang ini digunakan. Disebab itu kita akan dapati pada masa akan datang banyak lagi kontrak-kontrak syariah yang akan digunakan di perbankan Islam maupun di takaful. So ini akan menunjukkan bahawa ada perbezaan, ada benefit, kelebihan perbankan Islam daripada konvensional. Akhir sekali saya akan mengatakan di sini bahawa dengan adanya sistem social Islamic finance ataupun social finance Islam itu akan menunjukkan perbezaan yang ketara di antara konvensional bank dengan bank Islam. Mereka tidak ada konsep zakat, wakaf dan sebagainya blended di dalam ini. So kalau bank Islam menggunakan konsep blended finance, menggunakan zakat, wakaf, sedekah dan qardul hasan, ia akan menunjukkan perbezaan yang ketara sekali di antara dua, Islamic dengan konvensional. Baik, terima kasih Prof di atas semua penjelasan. Baiklah, dengan ini kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Azmi Umar, Ketua Pegawai Eksekutif INSEF, di atas penjelasan beliau sebentar tadi. Sedikit rumusan sebelum kita akhiri program Tijarah pada hari ini. Landscape kewangan Islam global telah berkembang dengan begitu ketara dan ini telah pun terbukti apabila aset kewangan Islam global berkembang pesat daripada 1.6 trilion US dollar pada tahun 2012 kepada 2.7 trilion US dollar pada tahun 2020. Dan Malaysia juga terus kekal sebagai peneraju global di dalam kewangan Islam, sebahagian besarnya disebabkan usaha bersepadu kerajaan, pengawal selia kewangan dan juga pemain industri kewangan Islam negara. Selain itu, rangka tindakan sektor kewangan ataupun financial sector blueprint bagi tahun 2022 sehingga tahun 2026 dikeluarkan tepat pada masanya, terutama apabila ekosistem kewangan Islam di Malaysia sedang mengharungi keadaan yang agak mencabar akibat pandemik COVID-19, banjir di luar jangka dan pada masa yang sama harus juga mengambil perhatian yang serius terhadap keperluan ekonomi dan sosial yang berkembang dengan begitu pesat. Akhir sekali kami berharap pembangunan pelan tindakan sektor kewangan tahun 2022 sehingga tahun 2026 yang baru dilancarkan oleh Bank Negara Malaysia baru-baru ini akan terus membawa kewangan Islam di Malaysia ke tahap yang seterusnya, iaitu mencapai tahap pembiayaan yang lebih dinamik, inklusif dan juga mampan. Sampai di sini sahaja, insya-Allah kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum, saya Syabana Hasan.